respon markah kepada kerajaan? Markah? Oh, okeylah. Teruk lah. Saya tak tahu nak bagi markah macam mana. Okey, orang tanya saya berkenaan dengan markah-markah ni. Saya banyak kritik lah kerajaan dan terutama pasal ringgit, betul, pasal kos sara hidup dan ada orang tanya saya solution dia macam mana. Saya dah banyak kali bagi solution macam pasal ringgit tu. Saya yang paling awal kata jangan pakai OPR, betul. Lepas tu kerajaan ikut, tapi dia ambil kredit lah. Dia kata tak nak ambil OPR. Siapa yang 2-3 kali dia buat ni, yang jangan, siapa yang perjuangkan isu OPR paling awal sekali daripada masa saya ketua penerangan lagi, saya panggil reporter semua kat saya. Anwar pun tengok masa itu. So okey, dia terima cadangan saya jangan naik OPR sebab saya kata kalau naik OPR tidak menyelesaikan RM1. Lepas tu saya kata jangan pakai Rizab. Okey, dia ikut juga jangan Rizab. Tapi rupa-rupanya kemungkinan dia ambil duit KWSP pula dah. Itu satu. Dan itu pun tak menyelesaikan masalah. Dan tak menjawab pun lagi isu. Saya dengar Menteri Keuangan kedua jawab, dia kata dia pakai duit KWSP tapi dia pulangkan keuntungan, dia kata daripada overseas. Cuma saya nak cakap macam ni, itu pun dia tak cakap habis tu. Bila kita melabur di overseas, kita beli aset, awak tak boleh jual keuntungan, bawa balik keuntungan saja, tidak. Sebab kita beli itu equity share. Betul. Ataupun kita beli harta lah, kata rumah. Kalau rumah awak beli dulu, sekarang ni harga rumah awak naik, adalah awak untung dulu awak beli 200,000, sekarang nilai dia 300,000, so awak untung 100,000. Macam mana awak nak bawa balik 100,000 tu? Awak kena jual rumah tu, betul tak? Bukan awak boleh jual 100,000 tu aja. Betul. Itu tak masuk akal. Rumah saya sekarang bernilai 400,000 kan, 300,000. Dulu saya beli 200,000, saya nak bawa balik 100,000 je. Takkan nak kerat bumbung tu bawa balik? Tak boleh. Awak kena jual satu rumah. Betul. So macam saham-saham ini juga, share-share, bond-bond ini di luar negeri, untuk awak realisasikan keuntungan, awak kena jual the whole thing, bawa balik saham equity. So maksudnya apa? Pegangan kita di luar negeri pun berkurang. Betul. Bila pegang kurang, ini yang menjadi kesan kepada dividen akan datang. So bila dia kata kita bawa balik keuntungan, itu tak tepat. Untuk realisasikan keuntungan itu, untuk support ringgit, dia kena jual equity ni secara as a saham by saham lah, tranche by tranche, bukannya jual keuntungan saja. Masalahnya bila kita punya pegangan tu dah berkurang, esok kita nak bayar dividen macam mana, terutama bila ringgit makin teruk. Dia kejap aja dia mengukuh, lepas tu duit kita hilang. So apa penyelesaiannya sekarang? Saya ada satu penyelesaian. Kenapa sekarang ringgit makin teruk sekarang ini? Sebabnya pelabur tak nak masuk. Zafrul dengan Anwar pergilah Jerman lah, apa benda lah, kata 329 bilion lah, itu semua tak betul. Itu baru potensi. Dia tak boleh nipu rakyat lagi. Sebelum itu Anwar Ibrahim bagi ucapan, dia kata pelaburan yang masuk tahun lepas. Tak betul. Saya betulkan, barulah dia mengaku ni baru dia lulus. So pelabur-pelabur ni pun dia park dengan kita, dengan negara lain pun dia park. So kita declare dulu 30 bilion, Indonesia pun 30 bilion. Habis tu dia pergi 30 bilion di Indonesia. Tapi akhirnya dia tak masuk sebab dia tahu dia tak nak masuk sini. Kenapa? Bila dia tak nak masuk, dia tak beli ringgit kita makin jatuh. Sebab apa? Sebenarnya satu aja. Sebab dia tak yakin dengan Anwar Ibrahim. Dia bukan tak yakin dengan struktur ekonomi. Dulu secara polite lah, secara sopan saya cakap dia tak yakin dengan struktur ekonomi kita. Tapi sekarang saya cakap teruslah. Saya ramai kawan pelabur. Saya dulu belajar di di sekolah pelaburan yang kawan-kawan saya melabur di yang kerja di Wall Street dan sebagainya. Dan dia macam ini, mereka tidak yakin dengan Anwar sebenarnya. Asasnya apa? Sebabnya nombor satu, Anwar ini cakap tak sebut bikin. Dulu dia kata lain. Kejap dia pergi sini tak konsisten. Dan GST dia abolish. So kalau GST abolish, macam mana? Lepas tu hutang dia bertambah. Bila hutang bertambah, GST abolish, maka ada risiko kepada pelabur. Esok nanti Kang, untuk kekang penurunan ringgit, sekali dia impose capital control macam 98. So pelabur nak masuk, kita tak boleh nak keluarkan duit, macam mana pelabur nak masuk? So satu. So dia tak yakin dengan apa yang Anwar nak buat. Lepas tu Anwar ni cakap lain, kejap cakap lain, belakang cakap lain, janji tidak ditepati dan sebagainya. Dan satu lagi, kebanyakan banyak duit pelaburan yang sebelum ni masuk, even masa zaman Datuk Najib. Saya ingat dulu masa tahun 2018 sebelum PRU, Datuk Najib wakilkan saya untuk bagi ucapan di hadapan 3,000 delegasi perniagaan daripada China di KLCC. Masa itu patut Perdana Menteri datang
Datuk Najib, tapi dia ada masa tu nak dekat pilihan raya, dia terpaksa pergi bagi ucapan untuk majlis Deepavali. So di KLCC 3,000 delegasi daripada China masa itu, dan tiba-tiba Tun Najib suruh saya pergi bagi ucapan. Masa tu padahal saya pegawai aja, saya bukan menteri. So saya jumpa delegasi ni, 3,000 delegasi China. So dia orang ni dia suka zaman kita, hubungan kita dengan China baik. Sekarang ni pelabur-pelabur yang dulu nak masuk sini tak nak masuk duit sebab dia tak suka atau tak yakin dengan Anwar. Nombor satu, Anwar ni dilihat oleh pelabur-pelabur China yang banyak bilion-bilion masuk ini sebagai pro Amerika. So bila dia lihat Anwar Ibrahim ni pro Amerika atau pro Barat, buat apa China sekarang ni dia tengah berseteru dengan Amerika, buat apa dia nak tolong Perdana Menteri sentimen tu dilihat, ada. Ya, sebab itu dulu Anwar Ibrahim pernah pergi China tapi Perdana Menteri atau Presiden China tak nak jumpa dia kan. Padahal dulu sebelum ini Tok Najib 2-3 kali Perdana Menteri dengan Presiden China jumpa. Anwar pergi, tak tahulah dapat jumpa ke tidak. Sebab mereka ada persepsi yang Anwar ini satu cakap tak sebut bikin, cakap pusing-pusing, reformasi yang dijanji tak buat. Lepas tu ini adalah mungkin apa orang kata penyokong kuat Amerika yang buat apa kita nak sokong ini. So sebab itu saya cakap terus sajalah untuk practicality, untuk menyelesaikan masalah ringgit dan sebagainya ini, satu je, awak tukar Perdana Menteri. Ya, ini bukan saya cakap macam dulu. Macam dulu dia orang dia kata, oh Najib turun ringgit naik. Ya, itu dia retorik. Tapi ini asas dia adalah asas ekonomi. Sebab dia orang pelabur tak suka Anwar. Anwar ni dilihat macam saya cakap tadi. So untuk meyakinkan pelabur, satu dia tengok Anwar ni apa. Dulu dia kata dia menteri kewangan terbaik Asia. Anak dia yang cakap itu. Tapi sebenarnya tak betul. Masa zaman dia ikut prescription IMF. Kalau ekonomi Malaysia teruk lagi, adakah dia akan ikut prescription IMF balik? So macam mana kalau diikut prescription IMF, katakan kita terpaksa berhutang daripada IMF, kita terpaksa ikut kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang telah diletakkan oleh IMF. So macam mana pelabur-pelabur daripada China ini semua kan nak tengok kalau ini berlaku, duit kita stuck dekat Malaysia ini, nak bawa keluar dasar-dasar ini ditentukan oleh pro Barat. So adakah dia nak masuk? So sebab itu benda-benda ini yang dalam pemikiran pelabur. Sebab itu Zafrul dengan Anwar pergilah berkata-kata duit tak masuk. So bila duit tak masuk, penyelesaian dia secara ringkasnya tukar Perdana Menteri yang meyakinkan, lagi boleh meyakinkan pelabur. Dulu dia kata orang kahwin pun 9 bulan baru dapat anak. Sekarang ni dah lebih daripada 9 bulan ni, dah berapa bulan dah ni, dah setahun lebih. Tak beranak-anak. Tak beranak-anak. Dia kata hujung tahun ni ringgit 4.4, tapi sekarang ni trajectory dia begitu. Sebab itu ini. Dan mereka dalam in denial lagi. Saya tengok Menteri Undang-Undang Anwar cakap harga barang murah. Menteri Undang-Undang pula cakap apa? Azalina, saya tengok dia berucap. Ini saya tak faham dia orang ni. Bukan saya tak faham, saya faham. Tapi mungkin dia orang sendiri yang tak faham. Dia pergi berucap depan penjawat awam ke apa. Dia kata, kalau Anwar Ibrahim ni teruk sangat, dia kata, takkanlah tengok macam ini. Orang Rohingya dengan Bangladesh masuk Malaysia tak nak balik, dia kata. Ada ke macam itu contoh dia? Yang sebut tu adalah menteri. Dia menteri. Azalina, saya nak cakap pada Azhar, adalah awak buat slide supaya bersatu ni. Ini Azalina, otak awak di mana saya tak tahulah ya Azhar. So satu, nombor dua, bila dia ucap macam tu, dia compare kita dengan Bangladesh dengan Rohingya. Dia kata Malaysia ni okey. Sebab apa? Bangladesh dengan Rohingya masuk sini tak nak balik. Kalau macam itu, baik awak compare. Kenapa tak compare dengan negara lain? Dia ingat kita, kita ni bagus sebab Rohingya datang sini tak boleh. Awak tahu ke Rohingya tu macam mana? Condition dia dekat sana. Bangladesh ekonomi macam mana? Takkan nak tunggu kita sama macam Rohingya dengan Bangladesh. Kalau Rohingya dekat sini happy, nak tunggu kita jadi Rohingya baru kita happy kat situ. Adakah itu maksud dia? Lepas tu dia kata, ekonomi bagus, awak tengok. Ini ramai bila time cuti-cuti sekolah, ramai je orang pergi overseas. Dia pun, betul tak dia cakap itu? Kawan-kawan dia semua pergi overseas, makan mahal-mahal dan sebagainya. Awak pergi makan mana? So bila dia cakap macam tu, maksudnya kawan-kawan dia di gelombang dia punya kepompong tu kepompong kaya-kaya. Dia tak nampak orang bawah ni. Di mana kalau awak betul pergi bergaul dengan orang-orang bawah,
orang-orang kampung, orang-orang bawah, yang orang-orang yang cari beras purple tu tak jumpa, dia tak pergi overseas. Yang orang kampung pergi cari beras purple tu, yang Zahid kata kes terpencil tu, dia tak pergi overseas. Sampai hari ni saya masih tak jumpa. Sebab itu Bersempatan tak ada. Pemikiran menteri-menteri ni di bawah kepompong dia. Dia ada gap antara apa yang rakyat rasa dengan apa yang dia syok sendiri cakap, Zalina cakap itu Rohingya tak nak balik, Bangladesh tak balik, oleh itu negara Malaysia ni okey kan. Ekonomi okey sebab apa ramai orang pergi overseas. Anwar Ibrahim cakap harga barang lagi murah daripada dulu. Mungkin dia ambil harga ayam masa time lockdown ke apa, saya tak tahu. Itu pasal saya kata mereka ni dalam penafian atau dalam propaganda retorik yang dia ingat orang percaya, tapi dia sendiri yang percaya, dia seorang aja yang percaya. Ini yang saya kata itu yang menjadi ini. So satu lagi saya nak tambah dua perkara sebelum kita tamat lah. Saya nak ini ada satu isu pasal ini, saya nak bawa jugalah di kesempatan ini isu pasal Datuk Najib. Okey, baik. Datuk Najib. So pasal Datuk Najib ini kemarin dia ada bagi hantar surat judicial review, dia sambat menteri daripada Menteri KDN apa semua, Azalina dan sebagainya. So dia kata dalam dia dimaklumkan bahawa dalam surat atau kenyataan pengampunan dia tu ada addendum, maksudnya ada tambahan daripada Tuanku Agong pada ketika itu supaya dibenarkan Datuk Seri Najib ditahan di rumah kan. So sebab itu dia buat judicial review untuk mahkamah tentukan perkara ini. So sekarang tadi petang saya tengok Saifuddin Nasution nafi. Saifuddin Nasution kata tak ada benda ni, dia tak nampak. Saifuddin Nasution cakap macam itu. So sekarang saya nak tanya siapa yang menipu. Takkan dia kata Datuk Najib menipu sebab ada orang bagi tahu dia. So di kesempatan ini saya nak bagi tahu saya telah dimaklumkan yang bagi tahu Datuk Najib berkenaan dengan addendum ini adalah seorang orang UMNO juga, iaitu orang UMNO yang rapat dengan Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO. So saya nak tanya Zahid Hamidi, adakah awak tahu ke tidak benda ini? Sebab yang saya dimaklumkan yang menyampai pada Datuk Najib itu adalah orang awak. So Datuk Zahid, awak kena jawab, ada ke tidak addendum itu? Dan kalau perkara ini dijanjikan kepada Datuk Najib, benda addendum ini ada, dia kena jawab atau tak ada. So dia ada dua senario saja dekat sini. Satu, benda itu ada tapi kerajaan sorok. Maksudnya sama ada Saifuddin Nasution ke, Zahid Hamidi ke, Azalina ke, sebab itu Saifuddin Nasution dengan nama Azalina ada dalam saman itu kan. So Datuk Najib dimaklumkan benda itu ada tapi addendum itu tiba-tiba hilang. So kalau katakan dia orang ni yang sorok, maksudnya jahat betul lah dia ni. Agong dah bagi addendum, lepas itu dia pergi soroknya. Sebab itu saya nak Azalina dengan Zahid Hamidi jawab. Sebab saya dimaklum orang yang bagi tahu Datuk Najib itu adalah orang rapat Zahid Hamidi. So dia kena, saya tak boleh cakap nama lah. Dia kena tanya benda ini. Dia kena tanya. Kebarangkalian atau senario kedua macam ini. Surat tu tak ada. Tapi dicerita ada. Tapi somebody daripada mungkin daripada Presiden UMNO Zahid Hamidi sendiri ke apa, pada ketika Datuk Najib tak dapat pengampunan itu, dia nak katakan legakan Datuk Najib. Dia kata tak apalah kan, ada sebenarnya addendum ini untuk bagi awak tahanan di rumah supaya time tu dia dapat ambil masa sikit untuk mereda keadaan. Sebab pada ketika itu orang semua tengah membuak-buak, tengah marah pada ketika itu. Batal mesyuarat dan sebagainya. Dan Datuk Najib dia boleh bagi arahan daripada penjara supaya orang-orang memberontak barangkali. So barangkali mereka-mereka ini takut, dia pun nak redakan Datuk Najib, dia janjikan perkara itu dan dia menipu. So kalau dia menipu kan, ini saya nak tanya, Zahid kena jawab, orang dia kena jawab. Betul. Awak cakap itu betul ke awak nipu?
Kalau awak tipu kan, awak kena come clean dengan akaun UMNO dan pada Datuk Najib. Kenapa awak menipu Datuk Najib? Bagi dia harapan palsu. Satu. Kalau surat tu ada pula, Azalina dengan Safudin Nasution kena jawab dan Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri kena jawab. Apa jadi dengan surat itu? Awak suruh ke mana? Kenapa awak tak nak keluarkan Tun Najib? Sebab itu dua-dua senario ini adalah senario sensitif pada penyokong-penyokong Datuk Najib dan penyokong ini. Sebab itu masa Zahid Hamidi bila tak dapat aja, dia dah tahu lama sebelum keputusan tu diwar-warkan, perkenaan pengampunan tu tak dapat. Tiba-tiba pula hari yang orang tahu pula dia pergi, saya dengar dia menangis dalam ofis. Sebab tu saya cakap ini air mata menipu, air mata buaya. Awak dah tahu lama, takkanlah awak tak tahu. Kan takkanlah awak tak tahu. Saya rasa mustahil lah dia tak tahu sebab benda tu dah 4 hari sebelum dia hari Jumaat. Hari Isnin keputusan telah dibuat. Hari Jumaat pula dia nangis kata kan. Lepas tu mungkin mengkali dia nak redakan keadaan, dia pergi buat macam tu. Sebab tu saya kata ini tak inilah saya Datuk Najib ni, saya ingat dia hubungan dengan PAS. Orang PAS tak ada masalah dengan Datuk Najib, betul sebenarnya. In fact masa pengampunan itu dia ni, saya tak nampak satu komen pun orang PAS cakap tak setuju dengan pengampunan. Tak ada, saya tak dengar orang PAS ke orang, in fact orang Bersatu pun tak cakap apa. Tun Mahathir pun yang Zahid Hamidi selalu kecam ni, Tun Mahathir pun tak komen berkenaan dengan pengampunan Tun Najib, betul. Yang komen tak suka pengampunan Tun Najib ni siapa? DAP dengan PKR dengan Amanah. Yang dia orang tengah, geng 47 ni tengah, semangat 47 tengah cium mulut dengan Zahid Hamidi. So itu yang saya tengok, ini yang menjadi masalah. Dia orang yang tak nak keluarkan Tun Najib. Saya cerita pasal hubungan dengan PAS. Tadi Cik Nazir tanya pasal macam mana UMNO dengan PAS. Kenapa kita dapat? Ini bukan pertama kali tau saya bekerjasama dengan PAS tau. Ini kali ketiga tau sebenarnya. Kali pertama saya bekerjasama dengan PAS sebenarnya 10 tahun lepas. Sebelum Muafakat Nasional lagi. Tahun 2014. Yang suruh saya pergi reki hubungan dengan PAS ni, awak tahu siapa? Datuk Najib.